الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan daripada tafsir surah Ghafir, yang mana malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 pada muka surat 470 dalam mushaf. Jadi kita mulakan dengan membaca ayat daripada surah Ghafir ni, bermula daripada ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ayat 30 sampai ayat yang ke-35 perbahasan pada malam ni insya-Allah. Ayat 30 Allah Ta'ala sebut wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Maksud dia, dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang menyekutu. Ayat yang ke-31, misla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud walladzina min ba'dihim
wa mallahu yuridu zulman lil ibad, iaitu seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak mahukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Ayat yang ke-32, wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar bimbang dengan siksaan terhadapmu kerana waktu yang sangat cepat berjalan. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim, iaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, yakni melarikan diri, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, nescaya tidak akan sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Jadi itu ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Kita punya terjemahan dan juga bacaan tadi kita dah sebut. Jadi ayat yang ke-30 ni masih lagi kata-kata daripada seorang lelaki mukmin. Lelaki mukmin yang mana? Lelaki mukmin yang telah menyembunyikan keimanannya, iaitu ada pada ayat yang ke-28 sebelum ni. Yang mana ayat 28 tu Allah Ta'ala sebut, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Dan berkatalah seorang laki-laki yang beriman daripada keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Jadi pada ayat ni kita nak tengok sikit apa yang Profesor Hamka sebut dalam kitab dia Tafsir Azhar. Dia kata telah diterangkan di hujung ayat yang ke-27 bahawa Nabi Musa alaihi salam berlindung hanya semata-mata kepada Allah, kerana pada dirinya sendiri tidak ada kekuatan untuk melawan Fir'aun. Jika memang Fir'aun bermaksud hendak membunuhnya, sedang dia mempunyai tentera begitu besar, kekuasaan tidak terbatas menurut keyakinannya, nescaya dengan satu tetakan pedang sahaja kepala Musa boleh bercerai dengan badannya. Maka datanglah ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ke-28. Ayat yang bermaksud, dan berkatalah seorang lelaki yang beriman daripada keluarga Fir'aun yang telah menyembunyikan imannya. Perkataan Ali Fir'aun artinya ialah keluarga Fir'aun, samalah dengan Ali Imran yang bererti keluarga Imran. Rupanya dengan tidak disangka-sangka oleh Fir'aun sendiri, dalam kalangan keluarga terdekatnya ada yang beriman kepada Allah yang Maha Esa, dan imannya telah pun menjalar. Meskipun imannya itu selama ini masih disembunyikannya, sekarang setelah Fir'aun dengan terang menyatakan maksud hendak membunuh Musa, dia pun mulai pula berterus terang menyatakan imannya dan rasa simpatinya kepada Musa. Timbullah pertanyaan, siapakah orang ini? Setengah ahli tafsir mengatakan namanya ialah Habib. Ini apa yang disebut dan dinukilkan oleh Profesor Hamka dalam tafsir dia. Dia kata namanya ialah Habib. Ada pula yang mengatakan namanya ialah Syam'an. Dalam kitab Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, tersebut bahawa namanya itu Khubruk. Ini nama-nama yang disebutkan oleh para ulama. Siapakah rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu? Seorang lelaki beriman yang telah menyembunyikan imannya itu daripada keluarga Fir'aun. Tetapi pada tarikh Tabari yang dicetak di Eropah ditulis dengan nama Jubruk. Ini nama-nama dia. Ada pula yang mengatakan namanya Hezekiel. Zamakhsyari mengatakan satu dari dua, iaitu Syam'an ataupun Habib. Dan ada pula yang mengatakan namanya Kharbil ataupun Hazbil. Jadi terdapat 5 atau 6 nama, dan tidak ada satu pun yang lebih pasti dari yang lain. Itu kata Profesor Hamka. Maknanya dia bawakan pada kita nama-nama lelaki ini. Pertama dia sebut nama lelaki ini Habib. Yang kedua Syam'an. Yang ketiga dalam Tarikh At-Tabari oleh Al-Imam At-Tabari, dia sebut nama dia Khubruk ataupun sebahagian baca dengan Jubruk. Lepas tu yang keempat Hezekiel. Dan ada yang riwayat kata Kharbil ataupun Hazbil. Ini semua riwayat Israiliyat. Okay. Tapi Quran tidak sebutkan nama dia. Kita tengok apa lagi yang Hamka sebut sini.
Sebab itu lebih baik kita berpegang kepada Al-Quran sahaja, iaitu tidak dijelaskan siapa namanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kerana tidak ada pula hadis Nabi di dalam salah satu tafsir yang muktamad menyebutkan nama itu. Meskipun nama itu tidak diberitahu oleh Allah, namun dia sebagai seorang mukmin telah tercatat di sisi Allah. Jadi kata Hamka, walaupun nama tak diketahui, walaupun ada cuba datangkan riwayat nama dia dengan bermacam-macam riwayat, tapi Quran secara jelasnya tak beritahu pada ayat yang ke-28 ni, maknanya ianya bukan satu yang mustahak ataupun benda yang penting untuk kita pergi cari ataupun kita bahas siapakah namanya daripada kajian ataupun sanad yang membawakan riwayat nama dia ni. Jadi berpadalah kita mengetahui Allah Ta'ala sebut dia ni rajulun mukmin. Itu yang lebih penting, iaitu Allah Ta'ala iktiraf satu orang daripada keluarga Firaun ni, dia ni ialah seorang yang beriman. Mungkin ada hikmah tertinggi dari Allah tidak menyebut nama ini, iaitu akan menjadi renungan bagi tiap-tiap pejuang mukmin yang ikhlas, bahawa tidaklah penting nama disebut orang asal bercatat di sisi Allah. Kata Hamka sini dia sebut tidaklah penting nama disebut asal orang itu tercatat di sisi Allah. Nak sebut pada kita sini, tidak penting nama orang tu, tapi yang penting ialah pandangan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala nilai iman dia. Akan jadi teladan bagi orang yang berjuang dengan ikhlas, yang disebut dalam bahasa Jawa. Tak payah baca kot yang Jawa ni. Sepi ing pang merih, cawe ing gawe tak perlu. Maksud dia apa? Untuk mengembalikan jiwa kita sebagai Muslim. Sebab kita pun tak ada Jawa sini, tak tahulah kalau ada, tapi tak penting lah. Di Hamka memang dia akan bawa lah kadang-kadang kaul Jawa lah, apa dia bawa. Cuma dia bawa pepatah-pepatah. Maknanya walaupun tidak masyhur namanya, tapi masyhurlah kedudukannya tu di sisi Allah Azza wa Jalla. Tujuan dia apa? Kata Hamka, untuk mengembalikan jiwa kita sebagai Muslim kepada perjuangan yang ikhlas itu. Sebab poin dia ialah ikhlas. Sebab Tuhan menilai pada hatinya. Macam yang disebut dalam ayat lain dalam Quran, Allah Ta'ala sebut wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidak diutuskan ataupun diperintahkan kepada kita untuk buat satu benda, melainkan dituntut pada kita untuk mengikhlaskan niat tu. Jangan sampai mendaftarkan nama, minta diangkat jadi pahlawan atau perintis kemerdekaan atau lain, kerana penghargaan dari manusia belum tentu diredai oleh Allah, atau belum tentu diakuinya kerana dicampuri oleh riak. Jadi kata Hamka sini tak penting, daftar nama ni tak penting. Maknanya tak penting untuk kita memburu nama sehingga orang kenal kita. Tapi yang pentingnya ialah kita memburu rahmat dan juga redha Allah. Kemudian dicerita sikit sini. Waktu kecilnya Musa, dihanyutkan dia oleh ibunya di dalam sebuah peti yang tahan air, lalu disambut oleh orang di istana. Kemudian yang diperintah menyusukan anak itu ialah ibunya sendiri, padahal Firaun tidak tahu. Jadi Hamka cerita sikit macam mana Firaun ni, macam mana Nabi Musa ni diselamatkan oleh Allah daripada Firaun. Sekarang datang masanya pula Musa sudah datang kembali melakukan dakwahnya, membawa Bani Israel kepada kemerdekaan dan menginsafkan Firaun bahawa dia bukan Tuhan. Jadi sekarang dengan kuasa dan kudrat Tuhan, walaupun kalau kita baca cerita Nabi Musa dengan Firaun ni, sebelum Nabi Musa lahir lagi, ahli sihir Firaun dah beritahu pada Firaun ramalan akan datang seorang budak lelaki daripada kalangan bangsa pelarian. Sebab pada waktu tu yang jadi pelarian ialah Bani Israel. Keluarlah perintah suruh bunuh sekian daripada anak lelaki daripada keturunan Bani Israel. Kuasa Tuhan. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata wa makaru wa makarallah. Mereka membuat perancangan dan Allah Ta'ala membuat perancangan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala lah yang paling baik perancangannya, iaitu tipu daya. Makrun tu maksud dia tipu daya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata yuriduna liyutfi'u nurallaha biafwahihim. Mereka mahu meniup ataupun memadamkan api cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi mereka tak mampu. Sebab tu Tuhan guna perumpamaan mulut. Sebab mulut kita ni tak mampu nak hembus bagi padam cahaya.
Cahaya agama tak boleh, cahaya matahari, cahaya lampu pun tak boleh. Melainkan cahaya api yang kecil di lilin tu bolehlah kita hembus dengan nafas kita. Perumpamaan Tuhan maha lemahnya manusia, walaupun dia buat macam-macam perancangan untuk merencanakan ataupun menjayakan kerja jahat dia. Okay. Jadi itu yang disebutkan oleh Hamka sini. Apa lagi yang dia sebut sini? Dia bermaksud hendak membunuh Musa, iaitu Fir'aun. Namun yang menghalanginya bukan orang lain, melainkan orang dari kalangan keluarganya sendiri. Musa, dia telah dirancang untuk dibunuh. Maknanya Fir'aun ni telah usaha macam-macam untuk bunuh Nabi Musa. Tapi satu keajaiban berlaku berdasarkan ayat yang ketiga, ayat yang ke-28 ni. Ada satu orang daripada ahli keluarga Fir'aun tu sendiri yang telah menghalang dia. Alangkah kayanya Allah, kata Hamka. Maknanya maha besar kerja yang Allah Ta'ala gerakkan. Dia bertanya, maknanya lelaki daripada keluarga Fir'aun, apakah akan kamu bunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhanku ialah Allah? Maknanya keluarga Fir'aun ni, lelaki pada keluarga Fir'aun ni yang menyembunyikan keimanan, hari ni dia nak zahirkan keimanan dia. Dia pun lontarkan satu soalan kepada semua ramai-ramai yang ada pada waktu tu. Adakah kita nak bunuh orang ni kerana dia sebut Tuhan dia Allah? Adakah kerana tu? Sedangkan ada orang buat jenayah teruk lagi. Ada orang bunuh orang, ada orang ambil harta orang, ada orang rompak harta orang. Kita tak ambil tindakan sedahsyat yang kita nak ambil tindakan pada Nabi Musa alaihi salam. Apakah menyatakan pengakuan bahawa Allah lah Tuhanku suatu kesalahan? Ini persoalan dia. Okay, maknanya kalaulah Musa tu mengaku Tuhan dia Allah, dan sekarang ni Musa hanya nak sebut dia tu tak nak terima Fir'aun tu sebagai Tuhan, pendirian dia. Dia nak merdekakan semua orang yang ada di Mesir ni. Dia ada hak untuk pilih apa yang dia nak percaya. Tidak ada orang yang boleh paksa dia. Apakah berniat hendak membunuh orang yang mengakui bahawa dirinya bertuhan itu bukankah kesalahan yang paling besar? Maknanya lelaki yang menyembunyikan keimanan dia ni, dia kata tidakkah melampau kita bunuh satu orang yang cuma nak beritahu diri dia nak percaya benda ni, tak nak percaya. Sebab antara benda yang kita sebut sebagai kebebasan manusia ni ialah dia nak percaya apa, kita tak boleh halang. Walaupun kita usaha macam-macam, kita usaha macam-macam nak suruh orang tu percaya apa yang kita percaya ataupun kita kempen. Tapi kita kena tahu Allah Ta'ala yang memegang hati manusia. Kalau dia tak berkenan, dia tak berkenan. Macam mana Allah Ta'ala telah memegang hati sebahagian orang-orang yang dekat dengan para Nabi dan Rasul. Contoh paling simple, Abu Talib, orang paling rapat dengan Nabi, yang Nabi duk cerita tentang Islam. Tempiah daripada dakwah Nabi tu paling dekat kena pada Abu Talib. Tapi Abu Talib tak terima dakwah Nabi. Sehingga turun ayat Quran, Allah Ta'ala tegur Nabi, beritahu pada Nabi, wahai Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tak akan mampu beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Tak akan mampu. Penafian secara kekal. Kita tak boleh beri hidayah pada orang, melainkan Tuhan yang beri hidayah. Cuma kita hanya boleh tunjuk jalan hidayah pada orang. Dan antara benda yang penting bagi orang yang nak suruh orang ramai ni ikut hidayah yang betul, ialah dia kena muhasabah diri, dia kena sedar diri bahawasanya kita tidak ada daya dan upaya. Sebab tu banyak Nabi ni, bila mana Nabi ni mengeluh, bukanlah nak kata Nabi ni dia tak suka dengan dakwah, tapi ada waktu-waktu Nabi ni dia rasa letih. Nabi akan sebut la haula wala quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah, kata Nabi. Sebut la haula wala quwwata illa billah ni, ianya daripada perbendaharaan ataupun simpanan daripada benda-benda simpanan yang menarik dalam syurga. Kanzun min kunuzil jannah. Okay. Sebutan kalimah la haula wala quwwata illa billah ni, kalau kita sebut dengan hati yang ikhlas, kalau orang tu faham perkataan la haula wala, tiada daya. La haul maksudnya tiada daya. Wala quwwah, tidak ada juga kekuatan. Illa billah, kecuali kekuatan dan daya tu datang pada Allah. Kalau orang tu sebut dengan hatinya yang ikhlas, dengan jiwa dia yang paling rendah pada makam seorang hamba, benda ni dia akan menyelesaikan semua masalah. Sebab tu kalau kita tengok 5 ayat awal yang turun, antara wahyu-wahyu awal yang turun pada Nabi,
ialah ayat daripada surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian ayat, antara ayat yang ada pada 5 ayat tu Allah Ta'ala sebut inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada kamu kata-kata yang berat. Berat tu maksud dia apa? Para ulama tafsir, beratnya Quran ni, pertama berat dengan tanggungjawab. Bukan senang untuk kita ni hidup sepanjang umur kita nak ikut semua suruhan Quran, bukan senang. Dan yang kedua, maksud berat yang disebutkan oleh As-Sallabi, seorang tokoh tafsir. Dia kata maksud berat situ ialah beratnya Quran sehingga boleh memecahkan semua masalah yang ada atas dunia ni. Masalah apa yang kita serabut atas dunia? Quran lah ubat dia. Apa yang Nabi bawa itulah ubatnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut thaqil, kata-kata ni thaqil. Sebab tu bila mana orang ada masalah, teruk lagu mana pun, kita bagi pada dia ayat Quran. Tapi kena ada syarat lah. Syarat orang yang kita nak bagi ayat Quran tu pun dia tahu Quran tu hebat. Tapi kalau dia rasa Quran tak hebat, bagi pun dia tak rasa apa. Maknanya nak kena ada jiwa tu dulu. Quran itu dia akan jadi hujah terakhir yang tak akan dapat lagi disangkal. Penutup kepada semua sekali masalah. Sebab tu kau tengok Nabi dan semua para Nabi pun, bukan Nabi Muhammad, dan semua para Nabi pun, bila mana berhadapan dengan halangan dalam dakwah, akhirnya mereka akan memilih untuk balik mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita tengok ayat 27 pada surah ni, antara doa Nabi Musa alaihi salam, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku dan Tuhan mereka semua, iaitu Tuhan mereka yang lawan aku, tentang aku, daripada semua orang yang mutakabbir, iaitu yang menyombongkan diri, dan juga yang tidak beriman dengan hari kiamat. Nabi Musa angkat tangan berdoa, turun ayat yang ke-28, cerita ada seorang lelaki daripada keluarga Firaun yang tak disangka oleh Firaun, tak disangka juga oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak sangka dakwah dia ni diterima oleh orang-orang daripada kalangan atasan. Nabi Musa ada ingat dakwah dia ni Bani Israel je yang berkenan. Rupa-rupanya ada daripada kalangan orang atasan yang mengikuti perkembangan tu. Jadi sebab tu kita jangan mandang remeh dalam usaha dakwah ni walaupun kecil. Semakin luas, semakin moden zaman sekarang ni, kita peluaskan lagi dakwah ni. Hatta pada benda-benda yang kecil saja. Maknanya benda-benda setakat ada orang dia rasa macam malah nak buat live apa semua. Kita malam ni alhamdulillah lah kita ada live. Okay. Bagi setengah-setengah ustaz yang duduk negeri-negeri lain, dia tidak ada live semudah Perlis ni, banyak kaki yang nak rakam kuliah. Okay. Cuma nak sebut, saya sendiri pun dulu ketika mana duduk di Terengganu ni, kita malah nak buat live. Ada orang cadang bagi satu telefon suruh buat live. Kadang-kadang kita rasa malu, kita bawa, kita pasang sendiri apa semua, kita buatlah. Okay. Tapi bila mana kita tengok, ada orang beri feedback, ada orang ikut pada jauh. Sebab kadang-kadang ada tempat yang kita kuliah 2 orang. Tapi yang tengok mata merah dalam live FB tu, kadang-kadang boleh pergi 100. Maknanya kalau 100 tubuh dalam masjid, penuh masjid tu. Okay. Tapi dia duduk dalam live semua sekali. Okay. Dan ada yang ikut secara konsisten. Sehinggalah ada satu orang, dia print screen dekat saya, ada orang yang ikut kuliah talbih iblis saya di Kemaman dulu. Dia buat nota tebal. Tapi buku tu tak habis lah. Saya sampai Perlis ni, buku tu tak disambung. Cuma dia tanya dan dia cuba cari siri-sirinya. Okay. Waktu tu baru kita tahu, rupa-rupanya kerja kita ni tak sia-sia lah. Walaupun waktu kita buat live tu kita rasa macam malas lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, ianya ada sisa-sisa yang ada orang yang nak tengok. Jangan kita rasa benda tu benda yang buang masa. Kadang-kadang kita nak dakwah ni di pentas yang hebat dah. Dakwah itu boleh berjalan di mana-mana tempat sekalipun. Okay. Jadi itu antara apa yang disebutkan pada ayat yang ke-28 ni. Okay. Kita nak sambung balik ayat yang ke-30 tu. Saya just nak peringat balik je, dia nak bagi kait ayat 30 ni apa topik dia. Okay. Ayat 30 ni ialah masih lagi kata-kata keluarga Firaun tu, yang kita sebut nama dia tadi, Syamman lah, apa-apa sekian nama tu lah. Okay.
Ayat 30, wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Dan berkata orang yang telah beriman itu. Siapa sini pada ayat 30? Iaitu rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Lelaki beriman daripada keluarga Fir'aun yang telah menyembunyikan iman dia sekian lama, hari ini dah menzahirkan iman dia. Antara kata-kata dia ialah pada ayat 30, ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Wahai kaumku, iaitu kaum Qibti, bangsa Qibti, bangsa Fir'aun dan juga bangsa dia sendiri. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut akan berlaku ke atas kamu semua ni mithla yaumil ahzab, bencana seperti kehancuran yang telah berlaku kepada bangsa-bangsa yang terdahulu, yang mana bangsa-bangsa itu mereka itu bersekutu ataupun bersatu. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab dia, Tafsir Ibn Kathir. Dia kata, hadza ikhbarun minallah, inilah satu khabar daripada Allah, an hadzal rajulis salih, daripada perkhabaran seorang lelaki yang saleh, mu'mini ali fir'aun, yang beriman daripada keluarga Fir'aun, annahu hadzara qaumahu ba'sallahi fid dunya wal akhirah, yang mana dia telah memberi amaran kepada kaumnya, iaitu bangsa Qibti ini, bukan bangsa Bani Israel, akan bencana yang Tuhan akan beri sekiranya lawan dia di dunia dan juga di akhirat. Faqala, kata-kata dia, ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Wahai kaumku, aku takut ke atas kamu ni akan menimpa bencana macam kaum yang terdahulu, iaitu allazina kazzabu rusulallahi fi qadimid dahr, iaitu kaum-kaum yang telah menipu, mendustakan rasul-rasul Allah pada waktu yang terdahulu, maknanya waktu yang lagi awal, lagi terdahulu daripada kita. Okay. Ka qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud, seperti kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad dan juga kaum Thamud, walladzina min ba'dihim minal umamil mukadzibah, dan juga kaum-kaum yang datang selepas pada kaum Nuh ni yang jenis suka tipu ataupun dustakan rasul. Dustakan rasul ni maksud dia apa? Dusta ni maksudnya tidak mahu dengar apa yang disampaikan oleh rasul, menafikan sebelum mendengar evidence ataupun hujah yang dibawa oleh rasul. Guna apa? Guna kuasa, guna kedudukan dia untuk dia blok. Dan antara kaedah yang digunakan oleh umat terdahulu untuk mendustakan rasul mereka ialah meremehkan rasul tersebut. Kalau kita baca Quran, kita akan tengok antara bentuk remeh ataupun leceh yang telah dilakukan oleh kaum terdahulu. Mereka akan kata, arajulun yamshi fil aswaq, adakah seorang lelaki yang berjalan di pasar layak menjadi seorang rasul? Adakah orang yang makan makanan macam kita makan, dia boleh jadi rasul? Adakah orang yang berkahwin, orang yang bersosial, orang macam ni boleh jadi rasul? Ini soalan-soalan yang digunakan ataupun penyataan yang digunakan untuk orang dengar, orang jadi nampak koman lah. Orang jadi rasul ni koman. Sehingga keluar satu kenyataan, dia kata sepatutnya yang jadi rasul ni ialah daripada kalangan malaikat ataupun daripada kalangan bangsawan. Tapi Quran cerita ada juga nabi dan rasul ni daripada kalangan bangsawan, kalangan orang kaya, bahkan raja, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu daripada kalangan raja yang berkuasa, tapi ada juga daripada kaum dia tu yang tidak beriman. Kita baca Quran, kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Sabah, yang kita namakan ataupun nama yang famous Balqis ataupun Bilqis. Ratu Sabah, walaupun dia taklah lawan Nabi Sulaiman macam Quraisy lawan Nabi Muhammad, okay, tapi apa yang dia buat, respon yang dia beri pada Nabi Sulaiman, dia tak mahu beriman. Allah Ta'ala beri kepada Sabah ni macam-macam benda yang baik ataupun benda yang elok pada Sabah. Kerajaan Sabah ialah kerajaan yang sejahtera. Tanam-tanaman dia subur negara tu. Sabah ni dikatakan di mana hari ni? Dikatakan di kawasan antara sempadan Yaman dan juga Oman. Kawasan dia panggil sebagai Salalah.
Salalah ni kawasan dia punya, orang kata apa, dia punya cuaca macam Malaysia punya cuaca. Tak panas, tak sejuk. Situ pun banyak tumbuhan hijau. Nyor pun ada situ. Maknanya tak macam negara Arab. Kalau orang pergi di Salah, orang akan tahu Salalah ni cantik. Kawasan yang cantik. Okay. Sebahagian riwayat Israiliyat kata, betapa suburnya bumi Sabak ni bila mana sampai waktu tanam-tanaman ni berbuah. Nak kata Allah Ta'ala beri rahmat kepada penduduk Sabak ni, dia orang tak perlu kait buah tu, dia orang tadah dengan bakul, buah tu jatuh sendiri, macam syurga dah. Nak beritahu. Dan sebahagian riwayat kata beras yang dimakan oleh orang-orang Sabak, biji gandum yang dimakan oleh orang-orang Sabak, dia punya saiz biji tu lebih kurang satu biji kurma. Besar. Kalau beras satu biji dia tu sama besar dengan kurma, buhlah pinggang kita berapa biji je. Okay. Beras kita hari ni dah kecil dah. Tadi kita ni dah kecil dah. Okay. Beras tu besar, maknanya satu biji kurma. Kurma tak tahulah besar mana. Okay. Nak beritahu makan sikit tapi kenyang, maknanya nak beritahu banyaknya Allah Ta'ala beri, saiz dia tu luar biasa. Okay. Itu yang berlaku pada Sabak. Nak beritahu pada kita, manusia ni dia kufur bukan kurang nikmat, dia kufur kerana terlebih nikmat juga. Antara sebab dia. Sebab tu Quran Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikitnya daripada kalangan hamba aku ni yang bersyukur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menipu kamu sehingga kamu ni kufur pada Tuhan dengan sebab sifat Tuhan yang Maha Pemurah. Okay. Jadi kata keluarga Firaun ni daripada kalangan yang menyembunyikan iman, dia kata inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Aku takut kamu semua kena macam umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ni bukan hanya umat yang lawan dengan sebab mereka ni nakkan nikmat lebih. Antara umat yang lawan juga ialah umat yang dapat nikmat lebih tapi tak peduli hujah. Macam Sabak dan penduduknya. Kaifa halallahu bihim ba'sullah. Kaifa halla bihim ba'sullah. Macam mana kamu ingin melarikan diri daripada balasan Tuhan? Wa ma raddahu anhum rad wala saddahu anhum sad, kata Ibn Kathir. Tidak akan ada orang yang mampu menolak bala Tuhan dan tidak akan ada orang yang mampu menahan bala Tuhan tu. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Seterusnya ayat yang ke-31 Allah Ta'ala sebut mithla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud walladzina min ba'dihim. Aku takut kamu semua ni bangsa Kibti ni, kamu akan kena macam kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan juga orang-orang yang setelah mereka. Ayat 31 ni masih lagi kata-kata keluarga ataupun lelaki daripada keluarga Firaun tu. Okay. Nak sebut pada kita apa? Dia punya pengetahuan terhadap orang-orang terdahulu ni kemas pengetahuan dia. Nak beritahu pada kita penting juga satu orang tu dia kena ada latar ilmu tentang sejarah untuk mengelakkan dia tersalah ataupun tersilap dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan ni. Jadi kita boleh tengok keluarga Firaun ni, lelaki beriman daripada keluarga Firaun ni, dia pernah tahu dan pernah dengar cerita tentang kaum Nuh. Kaum Nuh yang kena azab dengan banjir. Yang kena azab dengan banjir. Dia bukan banjir macam kita. Banjir yang menenggelamkan semua sekali. Banjir macam kita ni orang suka. Hari ni orang duk share video banjir di Terengganu. Ada satu rumah tu ikan banyak. Siap ambil duit RM5 seorang. Siapa nak mengair dalam rumah dia. Dengar bercakap tu macam orang Kuala Berang lah saya tengok. Okay. Banyak ikan memang video tu orang tok banyak. Itu benda biasalah. Banjir, bukan banjir lagu tu yang kena pada kaum Nuh. Dalam riwayat Ibn Abbas sebut, dalam tafsir Ibn Kathir, bila mana dia bahas cerita tentang tenggelamnya ataupun banjir kaum Nuh. Dia nak berlaku banjir tu bukan hari ni Tuhan kata azab akan turun, banjir tu akan berlaku minggu depan. Ambil masa. Sebab tu kaum Nuh dia boleh ejek lagi Nabi Nuh. Antara ejekan yang dia kata kepada Nabi Nuh, dia kata dah puas jadi penceramah, jadi tukang kayu pula. Sebab dia tengok Nabi Nuh dah start kumpul kayu. Sebahagian riwayat kata kaum Nabi Nuh ni bila mana Allah Ta'ala suruh dia buat safinah, buat kapal,
Allah Ta'ala suruh dia tanam pokok tu. Maknanya tanam pokok untuk dapatkan kayu buat kapal. Sebahagian riwayat kata pokok tu ditanam ambil masa berapa tahun? 80 tahun baru kayu tu besar. Maknanya tuan-tuan boleh bayang 80 tahun tu nak tahan kena ejek tu. Orang ketawa tengok Nabi Nuh. Maknanya Allah Ta'ala kata stop dakwah, doa kamu dah diterima, aku akan azab kau ni. Dia bukan Tuhan kata terima, esok kena azab. Kena tunggu kat 100-200 tahun pula untuk tengok azab tu betul-betul. Maknanya kesabaran yang ada pada Nabi Nuh luar biasa. Ibnu Abbas kata Nabi Nuh tanam pokok tu. Pokok tu pun besar, ambil masa 80 tahun. Dapat kayu baru buat kapal. Dekat 100 tahun. Buat kapal tu bukan sehari boleh siap. Mungkin makan tahun juga boleh siap. Okay. Bila mana kapal tu dah siap, orang semua ketawa pada Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab kawasan yang Nabi Nuh duduk ni bukan dekat dengan pantai, dengan laut, bukan. Kawasan bukit. Kawasan yang orang kata apa? Kawasan yang jauh daripada laut ni. Okay. Jadi orang akan ketawa pada Nabi Nuh. Okay. Bila mana siap, kaum dia buat apa? Kaum dia pergi berok atas kapal Nabi Nuh semua sekali. Itu riwayat sebut. Okay. Bila mana semua pergi berok, pergi buang najis atas tu. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan sikit balasan pada kaum tu. Mereka dijangkiti satu penyakit kulit. Ini riwayat Israiliyat. Ada yang tak terima riwayat ni, ada yang terima. Cuma benda ni disebut oleh Ibn Kathir sendiri. Okay. Mereka kena penyakit gatal tu sehinggalah mereka tu pergi minta pada Nabi Nuh supaya berdoa pada Tuhan, ataupun mintalah pada Tuhan tu jangan marah sangat. Pandai pula dia pergi minta. Okay. Sebelum ni dia lawan sakan. Dia manusia ni kadang-kadang dia lawan sampai bab tu dia jadi kelakar pula. Macam mana-mana orang yang duk mengaku Tuhan apa semua ni. Macam Fir'aun, dia mengaku Tuhan tapi dia pera juga ahli sihir seorang untuk jaga dia. Dia sendiri tu tak boleh nak defend kuasa dia, tak boleh. Okay. Jadi ada satu orang tu dia pergi, dia antara yang last berok di kapal tu. Riwayat tu sebut last sekali. Orang lain dah pergi ramai dah, penuh dah tarik atas kapal Nabi Nuh. Dia yang paling last. Dia waktu tu dia pergi tu dia dah kena dah penyakit kulit tu. Dia pergi dia rebah atas tarik orang. Yang kena tarik tu semua hilang gatal dia. Jadi dia promote kepada kaum dia, ubat dia ialah kutip balik tarik yang ada atas tu. Jadi semua pergi naik, cuci balik kapal tu. Kapal tu bersih balik. Okay. Ini sebahagian penghinaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Sebahagian riwayat sebut lagu tu. Jadi bila mana Nabi Nuh AS, semua orang dah naik, dah cuci balik kapal tu. Jadi Nabi Nuh tak perlulah kempen orang buat gotong royong cuci balik orang yang beriman ni. Semua dah cuci balik, semua pergi kutip balik orang yang dah dia orang buang dulu. Okay. Jadi sampailah waktu kata Quran wafarat tanur. Allah Ta'ala kata bila mana dapur rumah kamu dah mulai keluar air. Dapur yang buat roti, yang gali tanah tu, style rumah orang Arab tu, bila mana dah nampak air, cepat-cepat naik atas kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina, naik kamu atas kapal. Pada waktu tu orang semua ketawa tengok. Pengikut Nabi Nuh sebahagian riwayat kata paling ramai 80 orang, paling sikit 11-10 orang. Tak ramai. Okay. Maknanya dalam bilangan yang ramai, tak ramai tu, dakwah yang dah makan masa hampir 1000 tahun tu. Maknanya banyak Nabi Nuh dan pengikut dia jadi lali dah dengan benda tu, mereka naik atas kapal. Yang menyedihkan, Quran cerita part ni, yang menyedihkannya ialah isteri dan anak dia. Bila mana isteri dan anak dia tu tak nak naik, pada waktu tu air dah mulai naik, dah naik sikit, dah memenuhi permukaan bawah kapal. Kata anak dia, kita akan naik ke bukit. Kita akan naik ke bukit. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma illa Allah. Tidak akan ada orang yang boleh selamatkan kamu melainkan Allah. Dia kata kami tak peduli, kami akan naik. Ada satu orang perempuan, dia bawa anak, dia antara yang lawan Nabi Nuh. Bila mana dia tengok air tu makin naik, dia pun pegang anak dia, dia letak atas kepala anak dia. Dia letak atas kepala. Okay. Bila mana dia tengok air makin naik, dah mula start kena kaki, dia akak setinggi mungkin supaya air tak kena. Sebahagian riwayat Ibn Kathir kata, riwayat ni dikatakan daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas kata dengan kemurahan Allah Ta'ala boleh selamatkan dia. Tapi Allah Ta'ala murka pada orang yang mensyirikkan dia. Jadi Allah Ta'ala tak beri rahmat dia pada perempuan tu.
Walaupun jelas hati mana yang tak rasa belah tengok perempuan dengan anak kecil. Tapi Tuhan tak suka syirik. Sebab Tuhan dah beri tempoh yang agak lama. Mereka tak peduli. Saya nak sebut sini, keluarga Firaun yang beriman ni, maklumat tu dia ada. Dia baca kat mana? Dia jumpa kat mana? Nak sebut pada kita ni antara bab yang boleh mengukuhkan iman kita ialah dengan melihat dan membaca kisah-kisah orang yang terdahulu. Tapi nak baca kisah yang betul lah, bukan kisah yang mengarut. Okay. Maknanya antara benda yang boleh menguatkan iman ialah kita memperbanyakkan ilmu tentang sejarah orang terdahulu. Sebab tu Hamka ada sebut dalam tafsir Azhar, bila mana dia bahas tentang ayat ni, dia kata orang yang belajar daripada sejarah dan menginsafi sejarah, maka orang ni tidak akan mengulangi sejarah buruk bagi dirinya. Tapi orang yang tak belajar sejarah, dia mungkin akan mengulangi sejarah buruk bagi dirinya ataupun kaumnya. Sebab tu sejarah ni benda yang penting dan mustahak. Bila mana kita belajar, kita ambil iktibar, muhasabah melalui sejarah, kita tidak akan melahirkan bangsa yang problem. Kita kena jaga sejarah. Orang Islam ni dia ada sejarah dia yang tersendiri. Sebab tu para sahabat Nabi, bila mana Nabi wafat, mereka wasiatkan kepada anak-anak ni untuk cerita sejarah. Dan sejarah yang mereka cerita ialah sejarah kehebatan Nabi, kehebatan para sahabat yang berperang di medan perang. Mereka tak cerita dah sejarah jahiliah, mereka tak simpan. Mereka tak cerita. Mereka tak cerita sejarah mereka sembah berhala, mereka tak cerita. Mereka tak cerita dah betapa jahilnya mereka dulu buat berhala daripada tamar yang ditumbuk. Kan sebahagian riwayat sebut orang Arab jahiliah ni antara berhala yang dia orang buat, bahan yang dia orang guna untuk buat berhala ialah buah kurma yang dia orang jemur kering, yang macam kita guna buat buka puasa kita makan tu. Dia orang akan tumbuk bagi liat macam tanah liat. Lepas tu dia orang akan buat bentuk. Dia orang akan guna pelepah tamar macam lidi, rangka itu, dia orang akan buat bentuk. Dia orang akan sembah. Bila mana dia orang sembah berhala jenis tamar ni dia makanan. Jadi dia akan menarik perhatian lalat. Sebab tu dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala buat perumpamaan. Wa in yaslubuhumuz zubabu la yastanqidhuhu min. Sekiranya lalat itu mengambil satu bahagian pada berhala itu tak akan dapat tarik balik bahagian ataupun bahagian makanan yang telah dijadikan berhala tu. Maknanya berhala, bila mana lalat pergi ambil tamar tu, dia tak boleh ambil. Berhala yang disembah tu lemah. Quran kata dha'ufat talib wal matlub. Lemahlah yang diminta dan lemahlah orang yang meminta. Tuhan buat perumpamaan. Orang Arab tak cerita dah tentang jahiliah. Melainkan mereka cerita tentang kehebatan mereka. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Penutup ayat yang ke-31 tu Allah Ta'ala kata, dan tidaklah Allah itu menghendaki kezaliman kepada hamba-hambanya. Mula-mula cerita ni Tuhan cerita pada kita macam mana bencana azab berlaku kepada kaum yang lawan dia. Kemudian Allah Ta'ala buat kesimpulan, bukanlah Allah tu nak azab kamu. Kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Ibnu Kathir di sini. Dia kata, ai innama ahlakahumullahu bidhunubihim. Allah Ta'ala mencelakakan mereka kerana dosa mereka. Wa takdzibihim rusulah, dan pendustaan yang telah mereka buat kepada rasul-rasul mereka. Wa mukhalafatihim amrahu, dan mereka telah berselisih di setiap arahan yang disuruh. Fa'anfadha fihim qadarahu, dan Allah Ta'ala menyelamatkan sebahagian daripada kecil tu. Sebab tu kalau kita tengok Allah Ta'ala bila mana nak highlight golongan yang selamat, dia akan sebut wa qalilun qalilum ma ta'lamun wa qalilum ma ta'lamun, dan sikit sangat orang yang tahu. Wa qalilum ma tashkurun, dan sikit sangat orang yang bersyukur. Nak sebut pada kita yang sedikit itulah kita berharap kita berada pada kumpulan yang sedikit. Tidak disebut dalam bab azab ni ramai, melainkan yang ramai tu yang problem, yang sedikit tu yang elok. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad, dan wahai kaumku, masih lagi kata-kata rajulun ataupun lelaki yang beriman daripada keluarga Firaun,
inni akhafu alaikum yaumat tanad, aku takut azab akan kena pada kita pada hari yang disebut sebagai yaumat tanad. Kita tengok apa yang disebut sini oleh Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata ya'ni yaumal qiyamah wa summiya bidzalika qala ba'dhum lamma jaa fil hadits sur innal arda idza zulzilat wanshaqqat min qutrin ila qutrin wa majat wartajat فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا وقال آخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هرابا فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله تعالى والملك على أرجها وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Maksud dia, aku takut kamu akan binasa ataupun celaka ataupun susah pada hari yang dipanggil sebagai Yaumat Tanad. At-Tanad maksudnya hari yang diseru ataupun hari orang memekik. At-Tanad ni maksudnya seruan ataupun pekikan. Jadi kata Al-Imam Ibn Kathir, hari yang dimaksudkan sini ialah hari kiamat. Pertama, takut kena azab di dunia, iaitu pada ayat yang ke-30 tu, Yaumil Ahzab, hari dicelakakan kamu di dunia. Kemudian lepas daripada Tuhan celakakan azab satu kaum tu, habis dah mereka semua atas dunia ni, keluar nanti di padang mahsyar, dia tak keluar dalam keadaan steady, dia akan keluar dalam keadaan yang kucak kacir juga. Sebab tu Quran sebut Yaumat Tanad, iaitu hari mereka keluar daripada kubur masing-masing, keluar dalam keadaan melarikan diri ke sana kemari. Haribina ilan nar, kadang-kadang mereka tu berlari macam nak pergi ke neraka. Nak sebut pada kita, kacau bilau tak berakhir di dunia, azab tak berakhir di dunia, azab itu akan berterusan sampai kepada akhirat juga. Maknanya mati dalam keadaan yang kelang kabut, bangkit di akhirat pun dalam keadaan kelang kabut. Nak cerita pada kita apa? Lelaki daripada keluarga Firaun ni, sebahagian riwayat kata dia ni lah bakal pengganti kepada Firaun sekiranya Firaun yang mengaku Tuhan ni mati. Okay. Nak cerita pada kita, maklumat dia cukup dahsyat. Lama dia kutip maklumat tu. Dia tahu kisah kaum Ad, dia tahu kisah kaum Samud, dia tahu kisah kaum Nuh, semua dia tahu. Sedangkan dia ni tidaklah dilihat berada dalam majlis-majlis ilmu Nabi Musa. Tak ada orang. Nak tunjuk pada kita, ada bahagian Allah Ta'ala nak beri pada kita ilmu. Nak beri pada kita ilmu. Allah Ta'ala beri pada kita ni rasa nak kepada kebenaran, dia akan jadikan kita ke arah saluran tu. Dia minat. Dia jadi jiwa tu menjurus ke arah tu. Kemudian ayat 33, dia terang pada kita Yaumat Tanad tu apa? Yauma tuwalluna mudbirin, iaitu hari kamu berpaling ke belakang. Maksudnya kita tak menghadap ke depan, kita berpaling ke belakang. Malakum minallahi min asim. Kita lari tu, bila mana kita lari kita ingat kita selamat, kata Allah Ta'ala, kamu tak akan selamat dan Allah Ta'ala tidak akan berikan kepada kamu seorang pelindung pun. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Barang sesiapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada lagi orang yang boleh beri hidayah pada dia. Sesat sini maksudnya ialah tak tentu hala keadaannya di akhirat nanti, bukan sesat di dunia. Sesat di dunia ni tergantung lagi kalau Tuhan nak beri rahmat pada orang tu. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya kalau Allah Ta'ala nak beri rahmat pada orang di dunia tu, boleh beri. Sebab tu orang-orang yang kita nampak macam sesat di dunia kita ni, kita tak boleh nak doa pada dia ni, doa kehancuran cepat-cepat sangat. Sebab takut, kita tak tahu dia punya penghujung nyawa dia. Sebab kita boleh tengok dalam sirah Nabi Muhammad sendiri, berapa ramai orang yang lawan Nabi, cukup dahsyat dia lawan Nabi, akhirnya dia berakhir dengan ikut Nabi. Dan ada juga dalam sirah para Nabi dan para sahabat ni yang ikut Nabi, dekat dah ikut Nabi, last sekali jadi sesat juga. Antaranya siapa? Musailimah Al-Kazzab. Ini contoh.
Musailimah Al-Kadzdzab ni siapa? Yang mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul. Dia ni siapa? Adakah dia ni orang jauh? Kan? Kalau kita tengok dari riwayat, Musailimah Al-Kadzdzab ni datang daripada Yamamah. Datang daripada Yamamah tu nak pergi ke Madinah, belajar dengan Nabi, solat dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Tapi dia ada something dalam jiwa dia, akhirnya dia mengaku jadi Nabi. Sama juga dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay lagi dahsyat. Solat dalam saf pertama di masjid Nabi. Tapi dia tu seorang munafik. Nak tunjuk pada kita apa? Ia bukan petanda. Cerita ni pun nak beritahu pada kita bahawasanya kalau orang tu dia jahat, belum tentu keturunan dia jahat. Belum tentu keturunan dia jahat. Macam Fir'aun. Fir'aun ni jahat paling dahsyat sebab dia mengaku Tuhan. Tiba-tiba keluar daripada sepupu sepapak dia ni, orang-orang dekat dia ni yang beriman. Kalau kita tengok sirah Nabi. Sirah Nabi siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni jahat. Rancang macam-macam pada Nabi. Keluar pada zuriat Abu Jahal ni Ikrimah. Ikrimah memang lawan Nabi awal-awal. Last kali masuk Islam. Selain pada tu, isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai. Huyai ayah dia tu, Huyai bin Akhtab ni ialah Yahudi yang lawan. Yahudi yang lawan Nabi, yang buat macam-macam perancangan pada Nabi. Allah Ta'ala jadikan zuriat dia, anak perempuan dia, jadi isteri Nabi dan mendapat rahmat. Nak sebut pada kita, jahatnya satu orang tu jahat pada dirinya. Kita tak boleh packagekan dia jahat sekali dengan keturunannya. Dan baiknya satu orang tu pun, dia hanya kita dah selesai ayat yang ke 33 tadi. Saya rasa kita nak berpada situ je kot untuk malam ni. Cuma saya ada nak buat ulasan sikit. Ada orang tanya soalan daripada awal tadi lagi. Orang duk mesej tanya soalan tentang hukum menggantung khatam nubuwah. Dia ada hantar gambar dekat saya khatam nubuwah ni. Ni gambar dia. Dalam kamera dah nampak kot. Gambar dia ada macam segitiga orang biasa duk gantung. Buat frame dalam gambar apa ni, dalam restoran ke apa. Dalam segitiga tu dia tulis, tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluhu wa innaka la'ala khuluqin azim. Lepas tu atas ni saya tak boleh nak baca apa yang dia tulis sini, kaifiyatu sallallahu khatam an-nubuwah, tapi dia punya bentuk tu segitiga lah. Okey. Segitiga lagu ni lah dia punya bentuk tu. Kalau biasa tengok lah, dia ada tulisan segitiga lagu ni. Okey. Saya nak sebut sikit, benda ni dah lama dah. Dulu Jakim pun ada jawab pasal isu ni. Okey. Kalau ada orang bagilah lambang kepada tuan-tuan, lambang segitiga lagu ni. Okey. Dia biasa dia akan bagi sekali dengan satu hadis, dan dia kata hadis tu riwayat Tirmizi. Saya nak baca sikit. Riwayat dia tu. Okey. Dia kata dia tak bagi matan Arab, dia bagi matan Melayu. Okey. Barang siapa menilik atau memandang kepada khatam nubuwah, lambang segitiga saya tunjuk tadi tu. Okey. Sedang ia berwuduk pada waktu subuh, nescaya memelihara Allah akan dia hingga membawa ke petang. Ini kelebihan. Tengok waktu subuh lambang segitiga tu, dalam keadaan ada wuduk, Allah Ta'ala pelihara sampai petang. Dan barang siapa menilik ni maksud dia tengok, ni dia guna terjemah Indonesia, pada waktu maghrib terpelihara pula hingga ke pagi. Demikian juga barang siapa menilik kepadanya pada awal bulan, nescaya memelihara Allah akan dia dari segala bala dan kecelakaan hingga akhir bulan itu. Banyak dia sebut, tengok awal pagi, maghrib, awal bulan. Okay. Selanjutnya barang siapa meniliknya kepadanya sewaktu hendak bermusafir, nak pergi berjalan jauh, nescaya jadilah sepanjang perjalanan itu barakah dan selamat. Dan barang siapa mati dalam tahun itu, nescaya dimatikan Allah dalam iman. Tuan-tuan dengar hadis ni pun semacam dah sebenarnya. Okay. Tapi lambang ni famous lah lambang ni. Dulu orang duk letak dalam kedai-kedai makan lambang. Dia lambang ni lambang segitiga lagu ni. Macam-macam mana pun dia ada segitiga. Orang buat frame, ada orang buat stiker letak dekat kereta ke, dekat motor pun ada. Okey. Yang pertama dia kata hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi. Okey. Pertama, saya dah jawab lama dah. Sebelum mari sini pun ada dah orang tanya. Okay. Yang pertama, hadis tu bukanlah Imam Tirmizi anak murid Bukhari tu. Bukan.
Sebab Imam Tirmizi ni ada 3 orang. Satu yang murid Bukhari, satu lagi yang ni yang tulis fadilat palsu ni. Dia ni nama dia Al-Hakim Tirmizi nama dia. Dia seorang ulama sufi dan dia ada tulis satu kitab nama dia Nawadirul Usul. Usul-usul yang pelik. Antara yang pelik yang dia sebut dalam kitab dia ialah kelebihan menggantung benda ni. Dia sebut orang jadi terpedaya sebab nama Tirmizi tu. Orang dia ingat Imam Tirmizi anak murid Bukhari yang tulis Sunan Tirmizi. Bukan. Yang pastinya khatam nubuwah, dan dia kata khatam nubuwah ni inilah yang ada atas belakang Nabi tu. Antara tulang belikat Nabi tu. Bentuk dia lagu ni lah. Siap ada tulisan khat, siap comel dah Macam orang print dah kalau ada belakang Nabi. Okay. Jadi ni bukan kelebihan yang menggantung benda ni tidak ada. Tidak waris daripada Nabi, dan ia bukan daripada amalan yang Nabi ajar, bahkan ia termasuk daripada at-tamimah, iaitu tangkal, menggantung tangkal. Dia tidak ada agama ni benda-benda seperti itu. Sebab tu kau tengok dia ada satu hadis palsu yang orang selalu guna. Sesiapa yang bersangka baik dengan batu, Allah Ta'ala akan beri manfaat pada batu tu. Jadi kita akan tengok ada orang dia bawa batu. Dia jumpa batu sungai mana dia bawa. Amalan ni Ibnu Jauzi sebut antara sebahagian kumpulan yang duk buat ni ialah sebahagian kumpulan tarikat ataupun golongan sufi yang melampau. Dalam kocek dia duk bawa batu. Bukan tasbih tapi batu. Orang tanya sebab apa bawa batu? Dia kata kalau kita sangka baik, batu ni boleh beri manfaat. Dia ada unsur tangkal benda tu. Benda seperti ini tidak ada, tidak datang daripada hadis sahih. Hadis tentang khatam nubuwah tu memang ada. Memang atas belakang Nabi ni ada tanda kenabian, tapi yang para sahabat sebut ianya berbentuk seperti bonjolan daging sahaja. Tak ada lah tulisan-tulisan, tak ada. Okay. Tak ada lah sahabat tu tengok siap buat gambar nak bagi kat kita sampai ada frame pula, tak ada. Okay. Ini antara benda-benda dulu orang duk bising pasal capan, ni orang duk bising pasal khatam nubuwah ni pula. Okay. Khatam nubuwah ni nanti ada orang buat produk buah atau topi pula. Okay. Cuma nak beritahu benda ni tak ada. Benda ni tidak ada. Kalau dia sekadar khat biasa, tak ada masalah. Sebab tu ada sebahagian para ulama dia bahas tentang isu orang buat khat bentuk sesuatu. Contoh kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah buat bentuk macam burung ataupun unta ke apa. Ada pendapat yang ringan kata tak apa, boleh. Okay. Tapi elok ramai juga yang kata tak perlu. Kalau nak tulis khat tulis panjang gitu dah. Tak perlu buat bentuk orang sedang tahiyat ke, bentuk orang sedang qiyam salat ke, tak perlu. Ada orang buat bentuk macam harimau lah, singa lah apa. Sebab dibimbangi orang duk lihat benda tu macam tangkal. Okay. Benda-benda seperti itu tidak ada dalam agama. Tambah pula kita tengok dia punya kelebihan tadi syok. Tak payah baca zikir pagi, zikir petang. Tengok je. Ambil semayang tengok. Oh selamat dah pagi ni. Nak pergi musafir tengok. Oh selamat pula pagi ni. Okay. Dan yang paling syok yang ujung tu. Siapa pernah tengok tahun tu dia mati, matilah iman. Ni cerita macam minum kopi masuk syurga kau. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita ini ialah benda-benda palsu, dan memang alamat palsu tu jelas pada kita. Wallahu a'lam. Setakat itu saja perbahasan kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.